Assalamualaikum guys, dan selamat sejahtera kepada semua penonton Cerita Studios. Hari ni aku nak cerita. Berbeza dengan video yang pertama aku, hari ni aku nak cerita tentang pengalaman seram aku. Pengalaman seram yang aku berlaku pada diri aku. Bagi aku nak bercerita kat korang supaya korang ambil iktibar, supaya tidak benda ni berlaku kepada korang. Untuk korang jugalah. Aku harap macam tu lah. Okay, sebelum nak tahu, stay tune. Tapi sebelum tu, tolong subscribe, like and share kepada semua untuk supaya video ni lebih bagus dan lebih manfaat kepada korang. Okay guys, stay tune. Okay, aku nak cerita satu cerita mengenai aku pernah diganggu dengan di hutan. Okay, start. Walaupun ni berat, aku akan cuba juga buat. Okay, aku pertama ni pengalaman seram dalam hidup aku. Pada umur 20-an, aku pernah dialami gangguan-gangguan, macam-macam gangguan. Masa tu aku tengah belajar di sebuah institusi awam. Tapi bagi aku, itu satu benda yang bagi aku itu adalah anugerah kepada Allah kat aku, supaya aku cuba lebih taat pada dia lah. Mungkin aku stay positif. Okay, pengalaman seram yang aku berlaku di hutan. Kawasan hutan yang bagi aku memang seram. Okay, aku start pada awal. Kenapa aku berlakunya hutan tu. Aku ditugaskan untuk melakukan aktiviti di hutan. Diberi tanggungjawab untuk di hutan. Tapi bagi aku tak ada rasa apa-apa pun sebenarnya masa tu. Bagi aku itu tanggungjawab yang besar dan aku perlu lakukan. Aku ambil benda tu sebagai satu benda tanggungjawab. Lepas tu aku cuba, itulah nak jadikan cerita. Aku pergilah tengok sebelum program tu berlaku. Itulah aku ni jenis degil kan. Degil sebab tu aku gunakan peluang aku pergi jadi hutan tu. Aku gunakan dengan cara aku pergi tengok cerita seram untuk bagi aku datang mood seram tu kat aku. Sebab aku nak rasa mood seram supaya aku dapat adapt akan datang. Itulah aku lah. Aku tak tahu kenapa masa tu bodoh. Maaf lah. Ya Allah, maaf lah. Masa aku tak tahulah aku bijak ke tak. Tapi macam itulah jawapan dia. Aku tengok juga cerita tu untuk dapatkan tu. Aku tengok cerita seram tu pada pukul 2 pagi. Aku tengok cerita seram tu. Tapi tak apalah, cerita seram lah kan. Tapi masa tu tak ada apa-apa efek pun. Tapi datanglah sikit-sikit seram tu supaya benda tu jadikan baik lah kat aku. Okay, benda tu lepas tu aku dah dekat program. Aku pergi juga program tu aku pergi. Pada hari pertama, hari Jumaat tu, dia start program 3 hari 2 malam je. Tapi Jumaat tu aku pergi. First aku pergi, kita orang pergi riki hutan tu untuk settlekan benda-benda. Tapi sebelum nak pergi dari hutan tu, aku buatlah apa-apa benda-benda untuk kita pagarkan tempat tu. Masa tu aku tak rasa apa-apa. Bagi aku tak ada apa-apa lah yang berlaku kat aku. Tapi bila aku dah pergi riki, aku pergi riki tu pada waktu asar. Tapi waktu asar tu ditambahkan lagi hujan yang lebat tapi itulah, aku ni mudah kena hujan, demam. Tapi lepas tu aku dapat kena hujan tu, aku demam satu hari. Tapi bukan satu hari lah, sekejap je demam tu. Dia tak menjelaskan apa pun sebenarnya. Tapi itulah. Itu sebabkan tu aktiviti tu dibatalkan disebabkan hujan yang sangat lebat dan sebabkan keselamatan orang tu jugalah semua tu. Okey, hari tu tak ada apa-apa lah berlaku. Okey, kita buat hari Sabtu kena Sabtu tu aku still demam. Tapi sampai hari malam Sabtu tu ataupun Sabtu tu aku dah kurang demam. Kawan aku adalah ajak aku pergi balik tu, jalankan tanggungjawab balik yang aktiviti nak dilakukan tu. Aku still jalan. Aku ada kawan aku anggap aku tak perlu, tak bagi aku pergi. Tapi aku still nak pergi sebab aku rasa itu tanggungjawab aku. Aku still pergilah dengan kawan supaya kawan aku dapatlah apa yang tu lah. Maksudnya aku kan bawa aku pergi. Tapi sebelum aku pergi pukul lepas maghrib ke? Tak, lepas isyak aku pergi riki lagi sekali. Asal aku tak pergi. Aku pergi lepas isyak. Aku pergi sebab aku rasa aku nak buat benda tu, aku pergi. Masa tu pergi tu adalah satu momen yang aku rasa itu seram. Okay, aku pergi. Banyak tanda-tanda yang benda-benda yang rasa tak
tak seronok didengar lah. Contohnya kawan aku ternampak bayang-bayang, ternampak benda-benda kat hutan tu semasa kita orang reki macam-macam. Tapi saya tak nampak, itu apa yang saya dengar lah kawan-kawan saya. Tapi saya pernah pergi ke satu tempat. Saya reki, lepas reki tu saya terjampak kawan saya. Saya cuba tempat kawan aku lah. Kawan aku slow, aku pergi torchlight kat kawan aku. Mula-mula nampak, tiba-tiba boom, hilang. Tak ada. Bagi aku, tak ada. Macam apa tak ada. Aku pergi depan sikit, pop, rupanya depan sana. Tapi first tu sebenarnya aku tahu kawan aku ada kat depan aku. Tapi tiba-tiba aku sulung, tak ada kawan aku. Itu buat aku lagi datang seram tu. Macam aku rasa tak sedap hati. Sebenarnya aku tak sedap hati sebab banyak petanda sebelum kita reki tu. Banyaklah petanda, hujan lebat lah, banyaklah demam lah, aku demam lah, macam tu lah. Macam-macam lah aku rasa. Bagi aku memang takut lah benda tu. Bagi aku memang tak boleh bagi aku. Itu cukup lah takut. Bagi aku takut lah. Yang kedua, okay, bagi aku kita tak ada apa. Lepas aku dah balik tu, benda tu bagi aku tak apalah. Itu mungkin petanda yang aku rasa kena kuat lah. Tapi tak apalah. Satu lagi, dah lepas tu, sebelum nak ke 2 pagi, 3 pagi, aku diberitahu oleh seorang kawan atau seorang yang lebih lagi tu daripada aku. Dia beritahu aku, bukan mengatakan tempat yang aku jaga tu sangat keras. Buat aku lagi keras banyak dia kata tempat saya tu sangat keras. Bagi aku itu memang momen yang paling takut lah. Tapi aku kuatkan semangat. Dia ceritalah kat situ ada, sebab aku jaga tempat tu bertembok. Tembok tu tinggi. Dia kata kat situ ada apa-apa. Bagi aku macam seram. Tapi tak apalah. Satu hari nanti aku macam tak apa, aku fokus. Aku jalankan tanggungjawab aku lah. Supaya untuk lebih, kita kena kuatkan semangat lah. Betul tak? Aku still dapat. Aku pergi ke sana, aku dah jalankan aktiviti dah hampir 1 jam lebih. Aku menjalankan dalam pukul 2, pukul 3 pagi. Aku dah jalankan tanggungjawab aku. Pergi kat settlekan kerja tu. Aku pergi. Aku satu momen yang berlaku kat diri aku. Aku tolong kawan aku dengan aku. Aku rasa dia aku masa tu sangat takut lah. Tapi tak apa. Tapi tak ada tanda yang melibatkan aku. Okay, aku dah start jalan tanggungjawab aku. Masa dah settle dalam 1 jam lebih, tiba-tiba aku dikejutkan dengan satu benda yang lebih takut lah. Tu okey lagi, tak ada apa pun sebenarnya, bunyi-bunyi tu. Tapi itulah detik yang bagi aku bagi aku seram dalam hidup aku. Ialah tiba-tiba. Okay guys, sebelum tu, kalau siapa nak tahu lanjutan daripada cerita tu, untuk part tu pengalaman seram aku, okay, jangan lupa akan datang, stay tune. Sebelum tu aku nak cakap, jangan tak segan silu untuk subscribe, like and share kepada semua orang, supaya video ini memberi manfaat kepada semua orang. Dan harap kita orang sampai apa yang kita orang nak sampaikan. Okay guys, bye bye.